Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita berkongsi sedikit berkaitan dengan matlamat pensyariatan ibadat puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan kepada kamu ibadat puasa sebagaimana difardukan kepada umat yang terdahulu, semoga kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ibadat puasa dengan sifat takwa. Soalannya ialah bagaimanakah melalui pelaksanaan ibadat puasa kita dapat memperolehi takwa. Tuan-tuan yang dimuliakan, apa yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa ditakrifkan sebagai mengikuti apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Bermakna orang yang bertakwa ialah orang yang keadaan fizikal, mental dan rohaninya sentiasa bermotivasi untuk melaksanakan apa yang disuruh, wajib maupun sunat, serta meninggalkan semua yang dilarang, haram maupun makruh. Tuan-tuan yang dimuliakan, bermakna orang yang bertakwa ini ialah orang yang benar-benar tunduk takut kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya ialah bagaimanakah menjadi seorang yang bertakwa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah dalam kalangan hambanya ulama. Maksudnya orang yang benar-benar mencapai darjat takwa ialah orang yang berstatus ulama. Siapakah ulama yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ulama dalam ayat ini merujuk kepada mereka yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa apabila mereka mengenali Allah, mereka menjadi takwa? Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua jenis sifat. Satu sifat yang dipanggil sebagai sifat jamal, indah. Yang sifat ini bila dikenali menjadikan seseorang itu seronok, menjadikan seseorang itu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah nak buat, dia akan serah sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tahu Allah itu Maha Pemurah, Penyayang, Pengampun, Penjaga dan sebagainya. Sifat yang kedua ia dipanggil sebagai sifat jalal. Sifat jalal bermaksud sifat-sifat yang agung. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat maha besar. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat maha agung, maha menghukum, adil, maha berkehendak, berbuat apa yang dia nak. Tuan-tuan yang saya muliakan, kata ulama, andai kita bandingkan dengan kelebihan daripada Allah, fadlun min Allah, maka tidak ada dosa yang kita boleh panggil sebagai dosa besar, sebab keampunan Allah itu lebih besar daripada segala-galanya. Namun andai kita bandingkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu dosa yang kecil, kerana keadilan Allah itu mengkehendaki setiap yang dibuat akan dihukum. Dan hukuman di atas kesalahan yang kecil itu ialah di dalam neraka. Maka hukuman neraka bukan suatu yang kecil. Maka tidak ada satu dosa yang andai kita bandingkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan ia sebagai satu dosa yang kecil. Maka dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala, seseorang hamba akan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terdorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam mengenali sifat-sifat Allah yang agung tadi. Tuan-tuan yang saya muliakan, bagaimanakah melalui mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana kita nak kenal Allah, bagaimana kita nak jadi ulama?
Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memperkenalkan dirinya kepada kita melalui ayat-ayatnya Al-Quran dan juga alam. Tetapi makna yang terkandung, ilmu yang terkandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini tak sampai kepada hati kita, kerana hati kita menjadi sarang kepada syaitan. Sabda Rasul SAW, syaitan bergerak dalam diri manusia di dalam salur darah. Dan syaitan ini dia mempengaruhi nafsu. Maka nafsu yang dipengaruhi oleh syaitan adalah halangan kepada sampainya ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hati. Hati kita itu dia menerima, tetapi apabila di depannya terdapat kabus-kabus, contohnya gambarannya begitu, maka cahaya dari ilmu itu tidak sampai kepada hati. Sebab itu kata ulama dalam sebuah hadis, yang mungkin hadis ini dhaif tetapi berasaskan pengalaman, ia menunjukkan sesuatu yang betul. Sabda Rasulullah SAW, laula syayatin, kalau bukan disebabkan oleh syaitan, yahumu haula qalbil insan, yang berenang-renang ataupun yang sedang berputar mengorbit hati manusia ini, yang menyebabkan adanya kabus-kabus mengelilingi hati tersebut, la taral malakut, nescaya mata hati akan dapat melihat alam ini ataupun malakut Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka ibadat puasa adalah ibadat yang dalamnya membersihkan hati daripada syaitan ini. Dia melemahkan nafsu dan dia melemahkan syaitan. Dalam keadaan nafsu menjadi lemah, syaitan menjadi lemah, maknanya mata hati akan menjadi semakin cerah untuk melihat tanda-tanda kebesaran, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengannya hamba akan lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, ibadat puasa menjadikan seseorang itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya muliakan, jadi setakat itu yang dapat saya berkongsi. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.